A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله الذي أفانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya ramai-ramai penduduk Selayang, banyak ni aja yang Allah pilih datang sembahyang jemaah. Banyak ni aja yang Allah pilih untuk menyambut kelahiran utusan Allah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Rasulullah, akhir zaman rumah Allah tu banyak, masjid tu banyak, tapi penghuninya tak ada. Benar kata Rasulullah. Rasulullah ni dia sidik, dia bukan kazib, tuan-tuan. Ni Rasulullah. Rasulullah ni dia kasyaf. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Banyak lampu daripada orang. Nampak tuan-tuan ya? Ni tanda-tanda kiamat makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tunggulah gunung emas di Iraq, di sungai Ufrat tu, dia timbul aja, muncullah Dajjal. Tuan-tuan, betul, kita menyambut kelahiran Nabi ni bukan hanya nak tahu siapa anak Rasulullah, siapa isteri Rasulullah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa, atuknya siapa. Kita kena tahu apa perjuangan Rasulullah, macam mana Rasulullah sembahyang, Rasulullah dalam masjid apa dia buat, Rasulullah berjuang untuk apa, Rasulullah mendoakan umatnya untuk apa. Inilah menyambut tentang kelahiran Nabi, tuan-tuan. Bukan hanya kita dengar-dengar ya, nama Rasulullah, nama isterinya, keturunannya, cuma tahu macam tu, tuan-tuan. Kita kena tahu macam mana hebatnya Rasulullah berjuang. Rasulullah sembahyang sambil bengkak kaki. Kalau tentang menuntut ilmu, tuan-tuan, Rasulullah ni paling marah kalau umatnya menuntut ilmu duduk jauh-jauh. Kalau tak datang lagi dia marah, tuan-tuan. Ni ada dalam hadis, tuan-tuan, rujuk dalam hadis Imam Bukhari. Pada satu ketika Rasulullah sedang mengajar. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Ya, manusia yang luar biasa. Apabila dia tengah mengajar, datang 3 orang sahabat. 3 orang sahabat, seorang sahabat duduk depan macam ni. Duduk depan, bukan macam tuan-tuan duduk jauh-jauh, tuan-tuan. Ya, duduk jauh, sandar sana, sandar sini, ya. Ya, sebab tak ada minat menyambut kelahiran seorang utusan Allah, tak minat, tuan-tuan. Ya. Seorang lagi dia masuk, dia duduk jauh sikit. Rasulullah tengok je. Yang ketiga dia masuk, dia terus keluar dia balik. Dia tak duduk dalam majlis ilmu. Habis majlis ilmu, apa kata Rasulullah, wahai sahabat, kamu duduk. Aku nak bagi tahu dengan kamu, seorang sahabat dia masuk dalam majlis ilmu, dia duduk depan aku, beruntung dia kerana dia mencari redha Allah, Allah redha kepadanya. Tuan-tuan, ya. Seorang sahabat dia masuk dalam majlis ilmu, dia duduk jauh-jauh.
rugi dia kerana dia tak mau duduk dalam majlis ilmu, duduk rapat-rapat dalam majlis ilmu, sebab dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu adalah majlis perhimpunannya para malaikat Allah. Ada seorang sahabat, dia masuk, dia tak jadi duduk, dia terus balik. Apa kata Rasulullah? Dia tak duduk dalam majlis ilmu, majlis yang Allah redha, nanti di negeri akhirat Allah tidak memandang pandangan redha kepadanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Tu raditu billah. Macam kita semayang ni, Allahu akbar, Allah yang maha besar, selain Allah tak besar. Manusia tak besar, duit tak besar, binatang tak besar, duit tak besar, Allah saja besar. Virus tak besar, Allah saja besar. Inilah orang yang bertuhankan Allah. Semasa Nabi dia lahir, semasa Nabi di Mekah, di Madinah, Rasulullah mengajak umatnya suruh semayang ke suruh kenal Allah. Rasulullah mengajak suruh kenal Allah. Sebab itu bila kita semayang, kita tak kenal Tuhan yang kita sembah, semayang kita Allah tak terima. Walaupun sah, tapi Allah tak terima sebab kita semayang, kita tak kenal Tuhan yang kita sembah. Tuan-tuan, sebab itu kena mengaji bab solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembayanglah kamu macam mana engkau lihat aku sembayang. Ni kata Nabi. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa. Tuan-tuan tengok dekat masjid ada nama Rasulullah, nama Nazir pun tak ada, tuan-tuan. Tengok dalam Al-Quran ada nama Rasulullah. Tengok buka dalam hadis, di tiang-tiang arash, di pintu-pintu syurga Allah, semua ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam apabila nak bernikah dengan Siti Hawa, dia punya mas kahwin apa? Selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kelebihannya Rasulullah. Umat Rasulullah apa kelebihannya? Umat Rasulullah dia akan masuk syurga dulu daripada umat-umat terdahulu. Ni kelebihan umat Rasulullah, tuan-tuan. Okay, Nabi Adam cemburu, tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar ni tuan-tuan, alim tak alim, menuntut ilmu, mengajar, belajar sampai tak sempat nak nikah. Sama juga Syekh Daud Al-Fatani, mengajar, belajar, ulama Fatani, hijrah di Aceh, belajar di Aceh 2 tahun, lepas tu ngaji di Mekah 40 tahun, wafat di Mekah, kuburnya di Taif, tak sempat nak nikah. Ini ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan, ya, orang-orang alim. Orang-orang alim ni ulama dia lain, orang alim dia lain, wali Allah dia lain, tuan-tuan, ya. Wali Allah ni dia kekasih Allah. Siapa nak jadi kekasih Allah kena dekat dengan Allah. Siapa nak jadi kekasih Allah kena damping dengan Allah. Siapa nak jadi kekasih Allah kena buat kerja Nabi. Tuan-tuan bukalah sejarah Rasulullah berdakwah menyampaikan Islam di Mekah. Di bumi Taif, orang kafir Quraisy baling Rasulullah dengan batu. Kita pergi masjid, orang tak baling batu pun, tuan-tuan. Orang baling tai unta, berdarah pipi Nabi, berdarah ni. Itu yang bila darah jatuh, nak jatuh Nabi ambil, pegang. Sahabat tanya, wahai baginda, kenapa kau pegang darah kau? Apa kata Rasulullah? Jika darah ni jatuh dekat bumi Taif, akan tenggelam dah bumi Taif ni, tuan-tuan. Nampak Rasulullah ni kekasih Allah, tuan-tuan. Perbanyak selawat ke atas Rasulullah, perbanyak selawat ke atas Rasulullah. 3 golongan nanti tak jumpa Nabi di padang mahsyar, tuan-tuan. Pertama, anak derhaka. Kita kena muhasabah, adakah kita ni anak derhaka ke anak yang soleh? Sebab itu kena minta maaf dengan mak ayah ni setiap hari, tuan-tuan. Kalau mak ayah ada, kalau mak ayah tak ada, doa mak ayah setiap hari, tuan-tuan. Kena banyak-banyak muhasabah. Nabi tak nak jumpa anak derhaka. Walaupun kita pergi haji setiap tahun, pergi umrah setiap bulan, tolong orang lah duduk dalam masjid lah, duduk dengan ulama lah. Tapi kalau kita anak derhaka, Nabi tak mau jumpa kita, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi tak mau jumpa siapa? Apabila mereka dengar nama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak menyaut nama aku. Walaupun yang cakap ni ustaz di TV ke, di radio ke, kita dengar orang cakap di tepi jalan ke, orang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar, kita tak menyahut sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah tak mau jumpa umat dia, tuan-tuan. Yang ketiga, Rasulullah tak mau jumpa siapa? Umatku yang hidup dekat dunia sebelum dia mati.
Dia tak ikut sunnah tu, tak ikut perjuangan tu, Nabi tak boleh jumpa. Sunnah Nabi salah satunya apa tuan-tuan? Sembahyang berjamaah. Apa lagi sunnah Nabi? Menuntut ilmu. Apa lagi sunnah Nabi? Jumpa orang bagi salam. Apa lagi sunnah Nabi? Berkasih sayang. Apa lagi sunnah Nabi? Akhlak yang mulia. Banyak sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni bukan kahwin banyak tuan. Oh, ingat kahwin banyak ni sunnah Nabi ya. Kahwin banyak sunnah Nabi. Cantik dengan kau tuan-tuan. Lepas tu kena mengaji sampai mati tuan-tuan. Kena mengaji sampai mati. Kalau sampaikan tentang ayat Allah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kamu walau satu ayat, biarlah orang tak suka. Rasulullah menyampaikan Islam, orang tak suka, orang kata Rasulullah majnun, Muhammad gila, Muhammad ahli sihir. Tuan-tuan, inilah Rasulullah. Nak sampaikan Islam bukan senang tuan-tuan, nak sampaikan hukum Allah bukan senang. Kita jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Cari redha manusia, manusia mati. Cari redha manusia, manusia kentuk busuk. Carilah redha Allah, Allah yang memberi kita nafas, Allah yang memberi kita pendengaran, Allah memberikan kita mata untuk melihat, Allah memberikan kita duit, Allah memberikan kita anak isteri. Carilah redha Allah tuan-tuan. Kita tak tahu malam ni kita mati, kita tak tahu esok kita boleh mati, kita tak tahu kita boleh hidup lagi bulan depan. Tuan-tuan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Adakah kita dah siap sedia untuk bertemu dengan Allah? Tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, kekasih nak bertemu kekasih. Apabila kekasih nak bertemu kekasih, dia kena bawa hadiah untuk dihadiahkan kepada kekasih. Siapa kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak bertemu dengan Allah, kita kena bawa hadiah. Apa dia hadiah? Amal soleh. Kita kena banyak muhasabah tuan-tuan. Daripada umur 15 tahun, tak payah umur 15 tahun lah. Daripada pagi tadi sampai tengah hari ni, berapa banyak amal soleh kita dah buat. Berapa banyak selawat kita dah berselawat kata Rasulullah SAW. Berapa banyak kita mengucapkan tasbih. Berapa banyak kita mengucapkan zikir. Tuan-tuan buka dalam hadis Rasulullah ni, setiap satu benda dia pegang, dia buat, dia baca bismillah. Pegang cawan, bismillah. Pegang unta, bismillah. Buka pintu, bismillah. Buka baju, bismillah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Kan keluar, buka pintu masjid, bismillah. Pakai kasut, bismillah. Pegang steering, bismillah. AJK masjid kata gila orang ni. Sikit-sikit bismillah, sikit bismillah, sikit bismillah. Ini ada cerita pada zaman awliya, tuan-tuan. Seorang wanita solihah, mar'atus solihah. Tuan, kita buat maulid Nabi, orang perempuan mana ada? Selayang ni memang tak ada orang perempuan, lelaki semua ke? Tuan-tuan, ya? Tuan-tuan ada bini kena bawa, nanti Allah tanya di padang mahsyar. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu, diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan ingat kita ni baca Quran, rajin baca Quran lepas di padang mahsyar? La. Rajin sembahyang malam tak lepas. Rajin sedekah tak lepas. Jika orang di bawah jagaan kita, kita biarkan tentang ilmu-ilmu perduaan. Kita buka dalam hadis, 4 lelaki akan diseret, dihumban ke dalam api neraka Allah. Salah satunya adalah suami, keduanya ayah, ketiganya bapa saudara lelaki, keempatnya adalah abang kandung lelaki. Tuan-tuan buka dalam hadis, hadis ni masyhur bab tentang api neraka Allah. Tuan-tuan, hati-hatilah ya tuan-tuan. Baik itu dikatakan lelaki yang dayus, ad-dayus la yadkhulul jannah. Lelaki yang dayus tak masuk syurga. Kalau tak cium syurga, kalau cium pun tak masuk lagi tak, tuan-tuan. Ni bab tentang syurga Allah. Tetapi umat Rasulullah ni dia akan masuk ke dalam syurga Allah, syarat tak kafir tuan-tuan. Ni umat Rasulullah, tapi janganlah masuk dalam api neraka Allah tuan-tuan. Janganlah masuk. Tuan-tuan rasa dah api dunia, ambil lighter rokok tu bakar lah sikit, kalau tahan tak apa lah tuan-tuan. Tu yang gunung berapi tu berasap, itu baru debu api neraka. Dah dicuci 7 kali oleh malaikat-malaikat Allah. Itulah api neraka Allah, baru debu api neraka Allah. Neraka Allah ni dia di bawah, syurga dia di atas. Neraka yang nombor 1 dia di bawah sekali tuan-tuan. Neraka Jahannam. Perjalanan neraka ni 70 tahun. Ni tentang api neraka Allah. Pada ketika Rasulullah tengah buat tazkirah dengan sahabat-sahabat, dengar satu dentuman yang sangat kuat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kau dengar tak bunyi apa tu?
Kata sahabat, ya kami dengar. Kata Rasulullah, kau tahu tak bunyi apa tu? Kata sahabat, Allah wa Rasul. Kami tak tahu bunyi apa, tapi kami dengar. Kata Rasulullah, itulah batu bergesek-gesek di tebing-tebing neraka, jatuh di dasar api neraka Allah. Dia jatuh 70 tahun baru sampai. Inilah api neraka Allah. Baik itu kata Rasulullah, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, lepas baca istighfar, lepas baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khairu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan berganjak baca Allahumma ajirni minan nar. Ajirni, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siapa baca 7 kali tadi subuh, seandainya hari ni dia mati sebelum maghrib kan dia mati, namanya ada dekat pintu neraka, namanya dipadam oleh Allah di depan pintu neraka. Ini kelebihan siapa baca Allahumma ajirni minan nar lepas subuh 7 kali. Kalau dia baca lepas maghrib 7 kali, mati pada malamnya sebelum subuh matinya, Allah padamkan namanya jika namanya ada di depan pintu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semayang jangan caca merba, tuan-tuan, ya. Macam mana kita cari dunia sungguh-sungguh, macam itulah kita semayang sungguh-sungguh. Macam mana kita cari dunia sungguh-sungguh, macam itulah kita baca Quran sungguh-sungguh, tuan-tuan. Macam mana kita cari dunia sungguh-sungguh, macam itulah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Ini yang berlaku pada zaman Aulia, seorang wanita solehah. Ini baru mukadimah, tuan-tuan, tak cerita lagi tentang Maulidur Rasul, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan jangan risau, paling lama sejam, lepas sejam aku berhenti sebab pembayarannya 1 jam tuan-tuan. Aku tak ada ta'aruf lagi dalam Islam, tak kenal lagi diri aku, tuan-tuan. Lepas tu kalau buat kerja agama, aku tak heran orang ada ke tak ada, aku tak heran. Aku pernah ceramah satu tempat 3 orang pernah. Aku, cameraman aku, imam, 3 orang. Lepas tu buat kerja Nabi ni tak boleh putus asa. Aku pernah ceramah tu lorong Haji Taib tu, belakang mati tu tempat pelacuran. Aku pernah dakwah orang. Pernah bentang tikau, kami berdakwah kepada pondan-pondan, kepada perempuan-perempuan yang buat kerja-kerja yang tak baik, tuan-tuan, ya. Tapi tak cerita benda tu, tuan-tuan. Nak cerita tentang mar'atus solihah, tentang seorang wanita solihah pada zaman Aulia yang dia suka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik pada mengaji, dia mengaji, tok guru cakap apa? Engkau nak buat apa baca ya bismillah. Berkat ni di antara yang beramal bismillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik pada mengaji, dia buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Dia buka kasut bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia buka baju bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil pisau nak masak, nak potong bawang bismillahirrahmanirahim. Bismillah. Laki dia pening kepala. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Dia balik rumah je buat. Tengok kitab bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone bismillahirrahmanirrahim. 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 Tuan-tuan buat tak percaya? Ya, bini tuan-tuan kata, gila bang. Balik masjid sekejap dah tak betul dah. Ya, tuan-tuan buat. Ini mana siapa buat perkara luar biasa, orang tengok dia luar biasa. Siapa buat perkara luar biasa, dia dapat luar biasa. Dan tuan-tuan tengok wali-wali Allah, macam mana dia punya, dia dapat perkara luar biasa, dapat karomah sebab amalannya luar biasa. Kita ni biasa, tahu biasa, orang awam. Orang awam ni orang kebanyakan. Inilah orang awam. Orang hawas dia lain, orang hawasul hawas lagi lain. Orang hawas ni kalau dia Isnin Khamis ni bagi dia puasa sunat ni wajib. Orang hawas ni sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang rawatib ni bagi dia wajib. Sembahyang sunat taubat baginya wajib. Sembahyang sunat tasbih bagi dia wajib. Padahal sunat bagi dia wajib. Kalau dia tertinggal, dia akan qada, dia akan ganti. Ni orang hawas. Kita ni orang awam, orang kebanyakan, tuan-tuan. Ya. Orang tidur dalam majlis ilmu, kita tidur. Ni orang awam. Ya. Orang makan, kita makan. Orang berak, kita berak. Orang ha 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 komboi-komboi, kita pun komboi. Ha 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 ha. Ni orang awam. Orang hawas tak, tuan-tuan. Ya, orang hawas ni guru yang mursyid. Orang yang dia dekat dengan Allah. Lepas tu tuan-tuan tengok orang hawas ni, ulama-ulama kalau dia buat air penawar, jadi air penawar. Air terang hati, air sebarang penyakit semua jadi sebab lidahnya suka berzikir, suka bertasbih. Kita mulut kita suka apa ni?
Depan masjid pun rokok, ya, tapi kalau pelik, kalau buat umrah, buat haji, depan Masjid Nabawi tak berani rokok. Depan Masjidil Haram tak berani rokok, ya, bersugi aja. Hulu kini bagi kayu sugi je. Balik negeri, kayu sugi tak ke mana, rokok hulu kili. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini. Ini yang berlaku pada zaman awliya wanita solehah, ya. Suaminya pelik, sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Bening suami dia, tuan-tuan, ya. Suami dia satu hari dia pergi masuk hutan. Dia masuk hutan, dia ambil sarang tebuan. Dia masuk dalam guni. Dia letak di bawah dapur. Dia cakap dengan bini dia, "Ayang, tu dekat bawah dapur tu ada buah nangka dalam guni, nanti tolong potonglah abang nak makan." Ya. Dia isteri solehah. Ya abang, bismillahirrahmanirrahim. Isteri tak lawan suami, tak menyusahkan suami, tak menyakitkan hati suami. Ni isteri solehah. Sebab itu dalam neraka ramai wanita. 50 wanita, seorang lelaki dalam api neraka Allah. Dalam neraka ramai wanita. Salah satunya wanita ni sebabnya dalam neraka mereka ramai, bukan mereka kafir. Mereka ramai menyakitkan hati suami. Mereka ramai menyusahkan suami. Mereka ramai menyinggung hati suami. Ni wanita dalam api neraka Allah. Yang keduanya, ramai wanita dalam api neraka Allah. Ni hadis sahih. Rasulullah dia duduk depan rumah, dia sedih, dia menitik air mata. Ummul Mukminin tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau sedih?" "Macam mana aku tak sedih? Dalam neraka ramai umatku wanita." Itu Ummul Mukminin bertanya, "Kenapa mereka ramai? Mereka kafir?" Kata Rasulullah, "La, tak. Mereka dua perkara yang mereka buat. Yang pertama tu, yang mereka lawan suami. Yang kedua, mereka berpakaian tapi telanjang. Pakai seluar ketat-ketat, pakai baju ketat-ketat." Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok sendiri ya, akhir zaman tengok dalam TikTok. Kadang nenek umur 60 pun nak TikTok kan. Ini tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, orang dah tak malu dah. Sebab dalam hadis sebut, bila dunia dekat kiamat, Allah angkat sifat malu. Tuan-tuan, Allah angkat sifat malu. Dan apabila dunia nak kiamat, Allah wafatkan ulama-ulama'nya, kekasih-kekasihnya, maka tinggallah orang bodoh-bodoh. Kalau cakap Jawanya goblok, tuan-tuan. Tinggallah orang goblok-goblok, tuan-tuan. Tinggallah orang bodoh-bodoh, orang jahil-jahil, maka mereka bertindak mengikut nafsu mereka. Mereka bertindak seperti haiwan-haiwan, seperti binatang, sebab tidak ada tempat bahan rujukan. Dalam hadis sebut macam tu, tuan-tuan. Itu yang kisah ni. Wanita ni wanita solehah. Dia pergi ke dapur, dia buka guni, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah, menjerit perempuan ni, "Abang!" Menjerit dia. Laki dia kata apa? Itulah bismillah. Bismillah. Padam enggak. Dia menjerit lagi, "Abang!" Menjerit. Suami manalah, tuan-tuan, ya. Marah-marah pun, ya, ada kat sayang. Pergi ke dapur, pergi tengok-tengok, bini tak pengsan, suami yang pengsan. Kenapa suaminya pengsan? Isterinya ambil air, sapu kat muka suaminya, baca bismillahirrahmanirrahim. Sedar suaminya. Bininya tanya dengan suaminya, "Bang, kenapa abang pengsan?" "Macam mana abang tak pengsan? Dalam guni ni abang letak adalah bukannya buah nangka, abang letak sarang tebuan. Sekarang ni macam mana boleh bertukar jadi permata?" Nampak ni kelebihan baca bismillah. Tuan-tuan boleh buat, nanti pergi ke hutan ambil lah sarang tebuan, taruh kat bawah dapur, suruh bini potong, tuan-tuan, ya. Mana tahu tukar jadi permata pula, jadi jogong emas, tuan-tuan, ya. Kita bukan wali, tuan-tuan, kita kewali, faham, ya. Nabi pun, tuan-tuan buka sejarah Rasulullah, dia boleh bercakap dengan biawak, dia boleh bercakap dengan unta, boleh bercakap dengan buah pokok tamar. Ni Rasulullah, mukjizat Nabi ni banyak sangat, tuan-tuan, ya. Baiklah, ni baru mukadimah. Aku nak ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal. Tuan-tuan jangan risau, 2.5 kita berhenti, ya. Sebab aku ada lagi kuliah lagi, tuan-tuan, ya. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq, Kuala Kubu Baru. Pengasas madrasah adalah almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia kawan baik dengan almarhum Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Arundin, Datuk Izhaddin, ya, dan almarhum Ustaz Pak Yazid Jafar, almarhum dan mufti wilayah dahulu, iaitu almarhum Datuk Ishaq Baharum. Tuan-tuan, ni semua orang-orang dulu, ya. Bapa aku buka madrasah ni di tahun 80. Madrasah kami ni ada anak yatim, ada budak-budak hafal Quran,
Ada orang susah, ada orang tak siuman, orang gila. Bapa aku dia suka jaga orang gila. Balik pada ceramah, dia akan beli nasi goreng di kedai tom yam, dia sendiri suap orang gila ni makan. Di sekolah kami ada 18 orang. Jadi dah daripada tahun 80, sekarang dah tahun 2001, tuan-tuan, ya, 2021. Dah ramai dah meninggal orang tak siuman ni, tinggal 8 orang ada di madrasah kami. Dan ada mu'allaf dan ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh Roger dengan aku. Ada 8 orang tapi umur 72, tuan-tuan. Ada di madrasah kami, ya. Itulah sedikit latar belakang sekolah kami, ya. Aku ni adik kepada mudir. Bila bapa aku dah meninggal dunia, yang tuanya abang aku Ustaz Haji Muhammad Rizam. Jadi aku ni adik kepada Ustaz Haji Muhammad Rizam, tuan-tuan. Jadi inilah kami, madrasah kami yang menguruskan madrasah semua adik-beradik. Kami tak ada bendahari, kami tak ada nazir, kami tak ada AJK. Itu kamilah AJK, kamilah nazir, kamilah bendahari. Kami adik-beradik yang menguruskan madrasah, tuan-tuan. Ya, ada masa lapang lalu boleh singgah, tuan-tuan, ya. Tapi sekolah kami tak boleh isap okok kata-kata. Isap okok kata-kata kami tangkap, kami ikat kat pokok getah. Wah. Ya, sekolah kami tak boleh orang buka aurat, kena tutup aurat. Sekolah kami tiang asro pun tak ada, tiang TV pun tak ada, tuan-tuan, ya. Tak adalah lalu dengar orang pasang lagu, tak ada, tuan-tuan. Ni sekolah kami. Sebab pesan almarhum Tok Guru ni, dia pesan, aku ada ke aku tak ada, aku tak mau benda-benda haram ada dalam kampung ni, aku tak mau. Ni pesan almarhum Tok Guru, pengasas madrasah kami, tuan-tuan. Itulah tentang latar belakang di tentang madrasah kami, tuan-tuan, ya. Tentang aku mengaji kat mana, tu rahsia, tak payahlah. Aku tak mau cerita aku mengaji mana, guru aku berapa, tak payahlah, itu rahsia, tuan-tuan. Aku bukan pandai pun, bodoh, tuan-tuan, tapi orang dah suruh aku mengajarlah, tuan-tuan, ya. Baiklah, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang cukup baik. Rasulullah ni adalah contoh yang terbaik. Tuan-tuan tengok sendiri, Rasulullah ni panggil bininya si Merah. Umairah panggil bininya si Merah. Tuan-tuan kenal tak siapa Abdullah bin Ubay? Kenal? Abdullah bin Ubay ni bapa munafik. Ada dalam surah Al-Munafiqun, ada dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain. Abdullah bin Ubay ni difitnahnya bini Nabi, Ummul Mukminin. Dia kata bini Nabi ni ada skandal dengan jantan lain, ada skandal dengan lelaki lain. Ini bini seorang utusan Allah pun difitnah oleh sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay ni sahabat Nabi. Dia duduk dengan Nabi, semayang dengan Nabi dalam Masjid Nabawi, satu saf dengan Nabi. Dia fitnahnya Nabi. Sebab itu bila akhir zaman, ustaz-ustaz yang ceramah kena fitnah, orang buatkan video bulu filem ke, buat video apa-apa ke, ustaz ni kena sabar. Sebab apa? Bila dia buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan kena uji macam mana Nabi kena uji, tuan-tuan. Ni kaedahnya. Tuan-tuan bukalah sejarah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni tangannya kena rantai, kakinya kena rantai, kena bawa ke rumah pembesar negara. Dia difitnah. Orang fitnah dia, kata Imam Syafi'i ni bawa ajaran Syiah. Imam Maliki kena masuk dalam penjara, kena pukul belakang ni sampai pecah. Imam Maliki. Imam Hanafi kita silap, atau Imam Hanbali, matinya, wafatnya kena racun. Sebab apa? Menyampaikan Islam, menyampaikan agama. Tuan-tuan, ya, inilah buat kerja agama. Betul, kita kena tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tentang ahli sunnah wal jamaah ke Wahabi ke Syiah? Kalau ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan tahu apa itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi tu kena tahu, sebab tu kita jangan suka tuduh orang, ni Wahabi, Syiah ni. Kita sendiri ahli sunnah pun kita tak tahu. Tuan-tuan, ada satu tempat aku kuliah, aku tanya, apa dia kaedah ahli sunnah wal jamaah? Berapa kaedah? Seorang pun tak jawab. Yang boleh jawab imam. Tapi mengaku ahli sunnah, mengaku Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu adalah imam dia. Nama Imam Asy-Syafi'i pun tak tahu. Tuan-tuan, ajar ni. Tuan-tuan, sebab itu Rasulullah suruh kita mengaji sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, suruh mengaji. Siapa yang matinya, meninggalnya dalam perjalanan menuntut ilmu, mati husnul khatimah, mati dalam beriman. Orang mati dalam beriman ni,
Matinya macam ni, tuan-tuan. Nanti orang bawa kita dalam kubur, nanti orang bawa kita dalam keranda tu, kereta jenazah tu. Kita nanti semua mati, tuan-tuan. Yang duduk dalam ni semua mati, yang duduk luar paling cepat matinya, tuan-tuan. Kita mati, orang bawa, orang mandikan kita, lepas tu orang pakai kain kapan, kita ada tepi tu. Ini bukan cerita dongeng. Tapi tuan-tuan tengok sendiri lah. Sekarang ni orang menguruskan jenazah pun rasuah. Itu tanda nak kiamat lah. Menguruskan orang mati pun rasuah. Tuan-tuan, ya. Ini dunia nak kiamat dah. Padahal orang dah meninggal pun nak rasuah juga, tuan-tuan. Ya. Itu bila kita mati, orang mandikan kita, orang kapankan kita, orang masuk kita ke dalam kereta jenazah tu. Buka dalam kitab bab mayit, bab jenazah, ada suara daripada Arash, wahai Naha Afandi, kalau nama aku anak kepada Asia, sekarang ni engkau dah mati, engkau meninggalkan dunia ke dunia yang tinggalkan engkau. Suara daripada Arash. Orang yang hidup tak dengar, tuan-tuan. Yang dengar si mati ya. Lepas itu kalau bagi orang yang beriman, dia cepat-cepat nak bertemu dengan Allah. Kalau bagi orang yang tidak beriman, dia tak mau bertemu dengan Allah, dia tak mau pergi ke kubur, tuan-tuan. Ni bab mati. Lepas itu dalam hadis sebut, bila dunia dekat kiamat, Allah ambil nyawa hamba-Nya dalam keadaan yang banyak. Yang sekarang ni banyak orang mati. Satu hari mati 100, 200, 1000. Itu tanda kiamat makin dekat, tuan-tuan. Kiamat makin dekat. Akan sampai satu masa masjid tak ada orang langsung. Lepas itu masa COVID, masa PKPD tu, tuan-tuan, ulama' takut dah. Ulama' pondok ni, ulama' akhirat, mereka risau dah. Sebab apabila masjid dah tak ada orang langsung, bila azan tidak berkumandang di udara, keluarlah Dajjal dan keluarlah binatang Ya'jud Ma'jud. Itu yang ulama' takut, tuan-tuan, ya. Ulama' dia takut tentang akhirat. Yang tak takut ni ular dalam semak, tuan-tuan, ya. Ulama' ni malam suka zikir, ya Allah, 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 ya. Mulut dia suka berzikir. Ni ulama', tuan-tuan, ya. Ingat tu, contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia panggil bini ni si Merah. Dia makan dengan bininya, suap bini dia. Rasulullah kalau berjalan seperti lari-lari anak. Dia kalau berjalan dia tunduk ke bawah. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dia berhenti. Dia paling semua kepala badan, paling terus. Ni Rasulullah, dia perangai dia, sikap dia. Dada, aku ambil dekat ringkas je. Dada dengan perut dengan dadanya sama. Perutnya seperti ketulan tisu, bergetak-getak. Bukan perut kita boroi, banyak makan, tarik banyak. Ya, Rasulullah kurang makan. Bukan Rasulullah je, bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak banyak makan. Tuan buka dalam hadis, isteri Rasulullah ni bila pergi medan peperangan, sahabat-sahabat suruh isteri Rasulullah duduk di atas unta. Mereka bawa, ada satu pendapat mengatakan duduk di atas satu kepuk macam ni, sahabat pegang kayu, dia duduk. Mereka tidak rasa beratnya memikul wanita-wanita pada zaman Nabi, sebab pada zaman Nabi, wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW, isteri-isteri Rasulullah, mereka makan tak banyak. Bukan macam bini kita makan banyak. Ya? Tu jalan macam penyu. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, ya, nanti malam makan, nanti pukul 3 makan. Ya. Lepas tu bagi bini makan, wajib bagi bini makan satu hari berapa kali? Berapa kali? Tuan-tuan. Berapa kali? Ini belajar Mesir ni, tengok pergaya belajar Mesir di kawasan ni. Berapa kali bagi bini makan satu hari? Aku tanya, aku jawab teruk lah, tuan-tuan. Berapa? Oh, lebih sangat. Satu hari wajib 2 kali. Ya, buka dalam kitab bab perihal suami isteri, kitab Muhimmah. Muhimmah cakap Arab. Makna Muhimmah ni apa? Bersemangat. 2 kali je wajib, selebihnya harus. Ni kaedah, tuan-tuan. Kita kena mengaji ya. Ya, kitab Muhimmah ni karangan daripada Syekh Daud Al-Fatani. Alim Syekh Daud Al-Fatani ni, tuan-tuan, ya. Sama juga baju, ya. Wajib berapa kali. Lepas tu kena tahu nafkah zahir, nafkah batin macam mana. Ya, lepas tu kalau bab talak kena mengaji, talak sarih, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, banyak talak bersyarat. Ya, lepas tu kalau bab tentang contoh, tuan-tuan,
ada kekasih. Bila ada kekasih, berjanji dengan kasih. Wahai ayang, panggil ayang. Belum kahwin ayang, ayang, marah panggil ayang. Ya. Sudi tak nak jadi isteri abang? Kalau sudi, nanti abang nak buat ayang sebagai isteri abang. Sudi. Berapa anak ayang nak? Ayang nak anak 4, tak nak banyak-banyak, ya. 2 lagi 2 perempuan cukup lah, ya. Bila dia kata sudi aja, maka perempuan itu sudah di dalam ikatan, dia dah bertunang lah. Apa itu kena tahu, tuan-tuan. Bertunang ni bukan dengan cincin. Bertunang ni bila dah berjanji je, dah bertunang lah, tuan-tuan, ya. Ni bab kaedah hukum. Apa itu, tuan-tuan, hati-hati segi percakapan. Apa itu kalau bab tentang kalimah syahadah ni, tak silap ada 3 bahagian, tuan-tuan. Dia ada fasik, dia ada munafik, dia ada kafir. Lepas tu kalau syirik ni ada syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Syirik jali ni menyembah selain Allah dengan nyata. Syirik khafi ni dia mulut sebut Allah tapi dalam hati banyak Tuhan. Syirik af'al khafi ni banyak berlaku di dalam ibadat, selalu berlaku di dalam solat. Aku di Taman Bandar Baru Selayang ni, aku yang paling soleh, aku yang paling kuat semayang, aku paling sedap baca Quran. Ini syirik af'al khafi, dia dalam. Tuan-tuan, ya. Lepas tu kena mengaji kitab Risalah Tauhid, kena mengaji kitab Darussamin. Tuan-tuan, ya, mengaji bab uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, qadariyah, jabariyah, ahli sunnah wal jamaah, kena mengaji sampai khatam. Tuan-tuan, ya. Bukan mengaji di al-Google, al-Facebooku, al-WhatsAppu. Mengaji dengan tok guru bertalaki. Ni bagus betul, tuan-tuan, ya. Ni bertalaki sampai kita mati, tuan-tuan. Baiklah, sikit lagi tak habis ayat ni, pendek berhenti dah, lagi 5 minit, ya. Tuan-tuan jangan risau, aku nak balik ni, aku ada kuliah lagi. Malam ni pun ada kuliah online masjid tak sekolah Johor Bahru, ya. Besok ada di Damansara, hari Khamis ada di Seremban, hari Jumaat di Masjid Ceras. Oh, tak ada rumah ya, tuan-tuan, ya. Buat kerja Nabi ni, ya. Tu jemaah tabligh ketuk-ketuk pintu tu, ni kerja sahabat lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi rumah orang ketuk pintu boleh. Assalamualaikum Syekh, Syekh datang ke Nuri, jemput ke Nuri boleh, tuan-tuan. Jemput orang semayang. Ada orang lepak-lepak tepi jalan, jumpa dakwah, Syekh jom pergi masjid, orang dah azan ni, jom Syekh, boleh. Inilah kerja Nabi, tuan-tuan, kerja sahabat, tuan-tuan, ya. Betul, kita mengambil kita maulid Nabi ni bukan nak tahu nama, kita kena tahu macam mana Nabi berjuang. Rasulullah, tuan-tuan, semayang bengkak kaki, kakinya bengkak semayang. Kita makan bengkak kaki, tuan-tuan, makan bengkak kaki, sembahyang atas kursi. Mazhab mana sembahyang atas kursi? Mazhab mana sembahyang atas kursi? Mazhab mana? Tuan-tuan, mazhab mana sembahyang atas kursi? Tak ada dalam hadis suruh kita sembahyang atas kursi. Kalau kamu tak mampu berdiri, sembahyang duduk, tak suruh atas kursi. Ni dai ni rukun, ni dai ni rukun. Kalau dai tak sembam kat bumi, sembahyang tak sah. Tak ada ulama suruh semayang atas kursi. Tuan-tuan buka dalam hadis, tak ada. Buka dalam kitab fikih. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan tengok ulama-ulama, kalau tak boleh berdiri, semayanglah duduk. Tak ada jumpa atas kursi, tak ada. Tuan-tuan buka, buka dalam bab solat. Kalau dah tak boleh juga, baru dia benar atas kursi. Sebab ni rukun ni, dari ni rukun. Ya, berdiri tu rukun, qiyam tu rukun. Berdiri tak boleh sengit kanan, sengit kiri tak boleh, sengit ke depan tak boleh, tak sah solat. Ni bab solat. Kita kena mengaji. Allahu Akbar tu 10 syarat. Kalau kita tak tahu 10 syarat, macam mana semayang? Itu dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin, cilaka bagi orang sembahyang. Dia semayang pun tak tahu niat. Dia ada qasad, dia ada ta'arud, dia ada ta'yin. Apa dia qasad, apa dia ta'arud, apa dia ta'yin? Entahlah Ustaz, qasad tu baju kot. Kena ngaji je, kan. Kalau tidak, kenapa dalam dekat api neraka Allah ada neraka ni, neraka dia khas neraka sakar.
Neraka sakar ni khas bagi orang semayang, bagi orang tak semayang dan bagi orang semayang. Ini neraka sakar ni, tuan-tuan. Ma salakakum fi sakar? Kenapa kamu diumban ke dalam neraka sakar? Jawab penduduk dalam neraka sakar, lam nakum minal musallin. Musalli itu solat lah. Kami diumban ke dalam neraka sakar sebab kami tak sembahyang. Kami diumban dalam neraka sakar, kami duduk dekat masjid, kami dengar orang azan, kami tak datang. Kami dengar orang azan, kami tak datang. Kami sibuk dengan dunia kami, kami sibuk dengan makan kami sibuk dengan hiburan-hiburan kami. Nah, seronok-seronok tuan-tuan. Memanglah hiburan ni kita tak boleh lari pada hiburan. Hiburan tu fitrah lah bagi manusia. Tapi jangan kita berhibur sampai kita lupa Allah. Tak masalah nak konvoi motor, konvoi ya, tuan-tuan, ya. Tak masalah, tapi jangan lupa Allah. Ya. Jangan sampai konvoi motor tak semayang, jangan sampai kita bersukan-sukan tak semayang, meeting tak semayang, cari duit tak semayang, jangan. Sebab dalam kubur nanti Allah tanya pasal semayang. Allah tanya pasal semayang. Tak tanya kau motor kau sisi berapa, bini kau berapa, tak tanya pasal semayang tanya. Kau semayang, apa dia syarat semayang? Apa dia rukun semayang? Inilah kita menyambut tentang Maulidur Rasul, tuan-tuan. Ya, sikit lagi ayat ni, tuan-tuan, ya. Iaitu baik bagi orang yang sentiasa mengharap redha Allah. Nabi ni dia mencari redha Allah, dia tak cari redha manusia. Ni Rasulullah, tuan-tuan, ya, ni Rasulullah. Betul tuan-tuan kena cari redha Allah, cari redha Allah. Kalau doa minta dua benda, minta redha Allah, minta syurga Jannatul Firdaus. Sebab syurga Jannatul Firdaus ni tempat tinggalnya nabi-nabi dan para rasul. Tuan-tuan, kita tak pernah jumpa Nabi. Kita dengar orang cerita, dengar ustaz cerita, ulama cerita Nabi began-began. Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia masuk dalam ni, masjid ni wangi. Tubuhnya tak pakai minyak wangi, tapi tubuhnya harum sebab orang tak berdosa. Dalam satu pendapat mengatakan Rasul nak berludah, sahabat ambil air dia Nabi, sapu kat badan. Kita cuba imam ludah, anda tu siap nak ambil? Tak ambil kan? Ya, ni Nabi. Sama kat tok guru pondok, kalau dia buat air penawar, orang lupa buat air, dia ludah air mulut anak murid. Entah, ya. Ni karomah tok guru. Kalau Nabi mukjizat, dia ada mukjizat, dia ada karomah, dia ada maunah. Kalau mukjizat ni Nabi dan Rasul. Kalau ulama ni adalah karomah, wali Allah karomah. Bawah pada ulama, bawah pada wali Allah, dia maunah. Tuan, ya. Sikit lagi. Balasan yang baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan selalu mengingati Allah dengan banyak dalam masa susah dan senang. Ni Nabi ni, Rasulullah ni, dia suka sebut kalau Allah. Susah ke senang, dia suka sebut kalau Allah. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah tu pegang apa, sebut bismillah. Buat apa, sebut bismillah. Apa kata Rasulullah? Qala subhanallah wa bihamdih. Siapa sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih satu hari 100 kali, dosanya banyak sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dosanya. Tuan-tuan, sama kaedah selawat tadi sebelum tu kan, tak tahulah radio ke orang, tak tahulah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad tadi kan, sekali sebut. Ni hadis sahih, bukan cerita dongeng. Ini belum lagi kalam seorang mufti di Mesir, Syekh Ali Al-Jum'ah. Dalam hadis ni sebab apa? Siapa selawat sekali dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali je, Allah dan para malaikat selawat ke atas dia 10 kali. Siapa selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, Allah dan para malaikat selawat ke atasnya 100 kali. Siapa selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Allah dan para malaikat selawat ke atasnya 1000 kali. Siapa selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali setiap hari, dia masuk syurga. Bahu dia ni berlaga dengan bahu Nabi. Ni hadis sahih. Itu yang Rasulullah sebelum nak masuk syurga, dia ketuk pintu syurga. Tek, assalamualaikum. Malaikat jawab, waalaikumsalam. Man anta, siapa awak? Rasulullah jawab, ana Muhammad. Ana Muhammad. Rasulullah beritahu, aku adalah Muhammad. Baru pintu syurga dibuka oleh para malaikat Allah. Sebab itu penduduk syurga yang mula-mula masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berdekatan dengan Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
tuan. Kalau buka pandangan Syekh Ali Al-Jumu'ah Mufti Mesir, apa kata dia? Siapa yang selawat 1000 kali setiap hari, sebelum dia mati, roh nak keluar, Allah tunjukkan syurga kepadanya, baru dia mati. Jangan tinggal selawat, tuan-tuan, ya. Beramallah selawat kalau nak bertemu dengan Rasulullah, kalau hidup nak berkat. Kalau benda lain, tasbih ke, zikir ke, baca Quran ke, kalau kita riak, pahala habis. Selawat ni kalau kita riak, pahala tak habis. Ini kelebihan selawat, tuan-tuan. Kelebihan selawat, selawat ni dia luar biasa, ya. Tapi kena amal istiqamah kerana Allah, jangan beramal kerana dunia. Beramallah, memanglah mula-mula kita kena paksa. Sama solat ni kalau kita khusyuk ke tak khusyuk ke, solat je, tuan-tuan. Jangan nak tunggu khusyuk baru nak solat. Sama juga nak menyampaikan hukum, jangan tunggu nak jadi ustaz baru nak berceramah, tuan-tuan. Sampaikan hukum, balighu anni walau ayat, qulil haqqa walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, aku nak bagi tahu dengan tuan-tuan, tak tahu lagi bila lagi jumpa, tuan-tuan. Di antara buah, kalau tuan-tuan nak makan buah, jangan lupa makan buah kurma. Di antara buah yang jin tak suka, buah kurma. Tuan-tuan kena banyak muhasabah. Kenapa bulan Ramadan tuan-tuan boleh makan buah kurma, bulan lain kenapa tuan-tuan tak makan buah kurma? Kenapa bulan Ramadan tuan-tuan kuat ibadat? Sebab bulan Ramadan tuan-tuan makan banyak ikut sunnah. Buah kurma jangan tidak ada dalam rumah. Di antara buah yang jin tak suka, buah kurma, tuan-tuan, ya. Di antara kayu yang jin tak suka, kayu sugi, tuan-tuan. Itu kayu sugi kena ada dalam baju. Kayu sugi ni boleh buat pengubatan syifa, tuan-tuan, ya. Pakai 3 di bawah, 3 di atas, 2 di bawah. Doa dia, Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa kharim jasadi 'alan nar. Minta diharamkan daripada api neraka Allah, wa kharim jasadi 'alan nar. Siapa beramal kayu sugi istiqamah kerana Allah, mati boleh sebut Allah. Ni bukan aku buat cerita, dalam kitab Bahrul Madhi daripada Syekh Ali Idris Al-Marbawi, pengarangnya daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Arafi, Imam Asy'ari, dan hadis pun ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Rasulullah? Jikalau tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan mereka bersugi. Tuan-tuan, ni kayu sugi. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Jangan tak ambil, ya. Dekat luar boleh ambil. Lagi apa? Di antara yang syaitan benci, jin tak suka, air zam-zam. Dekat rumah jangan tidak ada air zam-zam. Ini ubat mata ruqyah air zam-zam. Tak dicampur dengan pengawet apa pun. Air zam-zam asli. Dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah ada dalam ni. Tuan-tuan kalau titik kat mata tuan-tuan memang sakit pedih sebab ayat Quran. Sebab salah satu kata ulama, mata itu tempat singgahnya jin, ya. Singgahnya jin itu mata tu. Bila jin duduk dalam tu, jin bersarang itu kadang-kadang mata boleh jadi rabun. Tuan-tuan, ni jahatnya jin, ya. Ni ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Jangan tak ambil, ya. Aku bagi ambil ya. Bukan untuk mata je, telinga pun titik, hidung boleh, semua boleh. Kalau ada kudis titik je. Ini air zam-zam asli, tak ada campur apa-apa, tuan-tuan, ya. Tak ada kat kedai-kedai, tak ada, kedai farmasi pun tak ada, tuan-tuan, ya. Dan yang keempat, di antara minyak yang jin tak suka, minyak kasri kijang. Ni selalu berada dekat Facebook kan, tapi hati-hatilah, takut dekat Facebook tu campur dengan minyak putih. Sebab itu mereka boleh, siapa beli satu boleh peri 3, peri 7. Sebab minyak kasri kijang dia panggil minyak kasri emas. Kasri kijang ni minyak yang terbaik. Kalau tuan-tuan rujuk dalam hadis, di antara minyak yang Rasulullah suka pakai minyak kasri kijang. Apa kelebihan minyak kasri kijang ni? Adalah hadis Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad dari Syekh Ibn Hajar. Kasri kijang ni kalau tuan-tuan nak berpidato, nak belajar di Universiti Melaya ke, di pondok ke, nak hafal Quran ke, macam tadi budak tu nak baca Quran, tak ada takut dengan orang tadi, macam takut-takut tadi, ya. Hidu dia jadi berani. Ini kelebihan kasri kijang. Tapi siapa hidu, dalam hadis menyebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad dan Nasaihul Ibad dari Syekh Ibn Hajar, siapa hidu, roh dia kuat dan dihindar daripada virus-virus. Orang banyak kena COVID, alhamdulillah, orang banyak pakai ni, buat mandi dan hidu. Bila orang kena COVID, dia tak boleh bau. Tuan-tuan, ini kelebihan kasri kijang. Kalau anak menangis, sapu sini, sapu sini. Dan kalau dalam rumah ada benda tak baik, masuk dalam air, spray, tuan-tuan, ya. Ada kat luar boleh ambil, tapi ingat ujungnya dah ambil, bayar tu je, ya. Tak bayar aku kejar, faham? Sebab kami nak mencari dana sekolah. Sekolah kami ni tidak ada pembayaran, ya. Ada anak yatim, orang susah, orang tak siuman, tuan-tuan, ya. Jabatan Agama Jaiz pun tahu sekolah kami,
tuan-tuan, adik Sultan Selangor Tengku Zihan, setahun 2 kali dia datang ziarah, dia datang tengok, tuan-tuan, ya. Tengku Zihan, adik Sultan Selangor, adik yang nombor 2 tak silap aku. Cuma PKPD ni dia tak datang, dia ziarah, tuan-tuan, dia tengok sekolah kami, ya. Inilah seorang pemimpin yang kuat agama, tuan-tuan, ya. Dan kalau lalu boleh singgah sekolah kami, ya. Ada tuan ada tabung madrasah, tuan-tuan boleh infak untuk madrasah kami, untuk urusan-urusan madrasah, bayar bil apinya, bil airnya, makan minumnya, beli kitab-kitab pelajar-pelajar kami. Bila tadi sebelum tutup, ni ada batu sauda, boleh ambil dekat luar. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, hadis ada silap, ayat Quran ada tersilap, minta ampun dan maaf, ya, minta ampun dan maaf. Seandainya kalau tuan-tuan nak perbetulkan, boleh jumpa aku kat luar kan, tolong betulkan ustaz sebut hadis tadi salah, ustaz sebut Quran tadi, ayat Quran tadi salah, boleh perbetulkan, tak ada masalah, ya. La yarham wa la yurham, siapa mengasihani dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tutup dengan doa, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Ustaz Muhammad Fandi atas kuliah Zuhur sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada isi-isi penting yang disampaikan oleh Tuan Ustaz. Sekian dulu